Hai, Assalamualaikum. Welcome to By Prison. Terima kasih yang dah support channel ini dan terima kasih yang dah singgah ke video-video yang sebelum-sebelum ni. Thank you sangat. So kita bertemu kembali di channel ini. Hari ini aku nak bahas tentang satu recommendation request daripada subscriber aku. Kita nak bahas tentang Annabelle. Annabelle. Siapa yang tak kenal dengan anak patung ini? Ia mampu membuatkan lelaki dewasa yang gagah berani terkencing dalam seluar, guys. Dan wanita dewasa yang tak boleh tidur malam. Di Korea Selatan pernah dilaporkan beberapa individu dewasa terkencing ketika menonton filem Annabelle 2. Pernah terjadi. So anak patung Annabelle juga pernah digunakan dalam filem The Conjuring. Ia dikatakan anak patung yang paling popular di dunia, mengalahkan Barbie dan juga merupakan yang paling seram dan berhantu. Okay, so hari ini kita nak bahas tentang sejarah Annabelle. Sebenarnya anak patung Annabelle bukanlah seperti yang dilihat di dalam filem, yang mana merupakan sangat menakutkan. Ia ditokok tambah supaya memberikan feel yang lebih. Annabelle ni rupa dia tak macam dalam filem So dalam filem tu sangat-sangatlah seram. Aku pun dah tengok, memang seram. Dia punya yang sebenarnya rupa dia sangatlah comel Patung ini sesuai untuk dijadikan kawan baik untuk budak-budak. Ia merupakan anak patung Raggedy Ann yang mempunyai rakan baik bernama Andy. Merupakan hasil tangan penulis Amerika Johnny Gruelle. So kedua-dua anak patung ini dikeluarkan pada tahun 1915 dan pada tahun 1918. Buku berseri mereka diterbitkan, namun nama Annabelle yang diberikan kepada anak patung berhantu adalah nama jolokan sahaja. Nama dia bukan Annabelle sebenarnya. Pemilik anak patung ini meminta bantuan ahli psikik apabila anak patung ini menunjukkan perlakuan yang pelik, dan menurut ahli psikik tersebut, dalam badan anak patung ini mengandungi roh seorang kanak-kanak yang bernama Annabelle Haijin. So kat sinilah nama Annabelle tu terjadi disebabkan ada ahli psikik dia cakap dalam patung ni ada roh. Nama budak tu yang roh tu Annabelle Haijin. So faham kat sini. Kanak-kanak bernama Annabelle itu mati ketika berusia 7 tahun di tempat yang sama dengan pemilik anak patung ini tinggal. Dikatakan anak patung itu menjadi perumah kepada roh Annabelle. Dijadikan anak patung tu sebagai rumah dia, roh tu jadikan Pada tahun 1970, anak patung yang sudah berhantu itu dijual oleh kedai hobi oleh seorang wanita sebagai hadiah kepada anak perempuan. Kedai hobi tu jual kepada perempuan tu sebagai hadiah. Perempuan tu belikan patung tu untuk anak dia yang bernama Donna. Donna yang merupakan seorang pelajar kejururawatan tinggal bersama-sama teman serumahnya, Angie. Apabila Donna membawa pulang Annabelle ke rumahnya, rumah tersebut menjadi pangkalan bagi Annabelle dan rohnya. Dia jadikan tempat tu sebagai dia punya kerja. Dia macam kalau manusia dia pergi kerja kalau ni Annabelle ni dia pergi kerja macam tu So tidak lama selepas memiliki Annabelle, Donna dan Angie mula menyedari sesuatu yang pelik pada anak patung itu. Namun mereka berdua menyangkakan mereka boleh tahan dengan apa yang berlaku. Pada mulanya, tindakan Annabelle tidaklah membahayakan, yang mana ia hanya mengubah posisi dan kedudukan ke tempat lain daripada yang diletakkan, dan perkara ini disedari oleh Donna dan Angie. Tapi pasal merubah kedudukan ni, aku tak boleh nak cakap tipu sebab benda ni pernah terjadi dekat abang aku sendiri masa dia tidur. Bukan patung Annabelle tapi sebuah patung tu. Adik perempuan aku suka patung dulu, so dia macam letak merata-rata kan. Tiba-tiba
patung tu bergerak sendiri, peluk abang aku time dia tidur. Benda ni pernah berlaku betul-betul punya, bukan fake Makin lama perlakuan Annabelle semakin pelik dan jahat yang membuatkan mereka berdua terpaksa meminta bantuan pasangan penyiasat paranormal Ed and Lorraine Warren. Apa yang berlaku adalah mereka menjumpai beberapa keping kertas yang mengandungi mesej-mesej ditulis dengan tangan dan dipercayai tulis oleh Annabelle. Mesej-mesej tersebut berbunyi, "Tolong kami" dan "Tolong Lo." Takut dan trauma dengan kejadian itu, mereka membuat keputusan untuk membuang Annabelle. Yang benda ni kita tak boleh nak pastikan orang cakap apa, wallahualam tapi ni memang sejarah dia. Donna memberitahu bahawa terlihat tumpuk-tumpuk darah pada dada dan belakang kepala Annabelle. Pasangan penyiasat Warren tidak dapat menjelaskan bagaimana darah tersebut boleh ada pada badan Annabelle. So kalau korang tak tahu Ed and Lorraine Warren ni, pasangan suami isteri ni, korang boleh tonton filem Annabelle. Rate dia memang terbaik. Sejak Annabelle berada di rumah mereka, pelbagai perkara yang pelik berlaku ya guys. Antaranya adalah yang berlaku kepada tunang Angie, iaitu Lo, yang tadi dekat "Tolong Lo" tu kan. Lo tidak disukai oleh Annabelle sejak mula lagi, kerana Lo beberapa kali menyuruh Angie membuang Annabelle kerana dirasakan berhantu. Kenyataan itu membuatkan Annabelle bengang dan mula bertindak. Pada satu malam, Lo terjaga dari tidur dan merasakan badannya tidak dapat bergerak. Dan ketika bergelut untuk bergerak, Lo melihat ke hadapan dan tiba-tiba ternampak terlibat Annabelle yang sedang merenungnya. Annabelle kemudian merangkak ke atas badan Lo dan mencekik lehernya sehingga pengsan. Lo yang sedar keesokan harinya tahu bahawa apa yang dialaminya adalah betul dan bukan mimpi ya guys. Macam aku cakap tadi, dia bergerak tu logik sebab pernah berlaku. Yang cekik ni aku tak boleh nak confirm 100%, tapi memang macam tu kisah. Tidak puas dengan kejadian itu, Annabelle sekali lagi bertindak. Anak patung berhantu ini menunggu di saat Lo berada sebilik dengannya dalam keadaan gelap. Ketika Lo menyalakan lampu, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakangnya dan lantas memusingkan badannya guys. Di saat itu, Lo berasa sangat sakit di bahagian perutnya. Dan selepas lampu dinyalakan, Lo melihat perutnya bercakar dan penuh kesan darah. Ketika itu juga Lo terlihat Annabelle sedang duduk di atas lantai sambil bersiul dengan selamba guys. Kau tak rasa benda tu kalau betul terjadi kat kau, ada satu patung bersiul depan kau atas lantai, kau tak rasa seram ke? Benda tu boleh dikatakan logik jugalah. Kita tak tahu, kita bukan kat tempat dia orang, tapi kalau kita kat tempat dia orang macam mana? So itu saja guys yang aku nak bahas hari ni. Thank you yang dah recommend patung bergerak-gerak macam tu. Circle aku memang pernah rasa Orang cakap kalau jin tu dah masuk dalam patung tu, memang nak kacau-kacau manusia. Memang kalau dah jadi, memang jadi macam tu lah. Jangan fikir yang tak pernah kena lagi, jangan fikir oh ni tipu ni merepek kencing Korang tak pernah kena, korang tak boleh nak cakap yang tu kena try, kena sekali dulu So itu saja guys. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kita bertemu lagi di video minggu hadapan. Assalamualaikum.